اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, menempatkan kita di tempat dan waktu yang mulia dalam rumah Allah ini, Masjid Jami' Queenstown Singapura, antara waktu maghrib dan juga isyak. Pada hari ini kuliah terakhir sebelum bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan mula kembali selepas bulan Ramadan. Kuliah maghrib ajalah yang ditangguhkan ya. Kuliah zuhur insyaAllah akan berterusan juga pada bulan Ramadan, iaitu kitab Risalah Adab Sulukil Murid oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Malam ini kitab fiqh manhaji mazhab Imam Syafi'i. Kita sudah masuk bab yang pertama setelah diterangkan tentang istilah-istilah dalam hukum fiqh ini. Bab yang pertama taharah, bersuci. Bersuci, hukum bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bersuci ini pada bahasa ialah suci, bersih. Bersih dan terhindar daripada segala kotoran, sama ada dalam bentuk bersuci ni maksudnya dalam bentuk batin dan juga zahir yang nampak. Bentuk batin tu apa? Batin itu macam batin lah begitu. Hissiyah. Hissiyah ni apa? Bentuk batin hissiyah. Bentuk bentuk zahir ni apa? Hissiyah. Hissiyah ni macam apa? Kita lihat ada najis lembu. Senang kalau kata najis atau tahi lah sebenarnya kata. Tahi lembu, tahi manusia, tahi siapa-siapa je lah. Air kencing dan macam-macam najis lagi lah yang ada. Itu termasuk najis hissiyah yang kita boleh apa? Kita boleh rasa. Rasa bukan rasa ini cik. Ada tak tahu macam mana punya kuliah dulu. Dia boleh lihat, nampak, dia boleh hidu dan dia boleh rasa. Siapa nak bagi rasa weh? Allah hai. Ada ramai juga, ada satu waktu dululah. Ramai juga ustaz-ustaz yang cakap betul-betul lah kalau nak mengajar tu. Rasa, siapa nak bagi rasa macam itu? Nak make sure tu najis. Astaghfirullahalazim. Abang nak rasa macam tu? Dah cium bau nampak dah tahu tu tahi, nak pergi rasa, nak make sure lagi. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu ada di Singapura ni ada ARS, Asatizah Recognition Scheme dalam bahasa Melayu. Sijil pengiktirafan, skim pengiktirafan Asatizah. ARS atau sijil pengiktirafan. Kalau di Malaysia sijil iktiraf ni lain. Di sana tauliah. Kalau di Singapura sijil pengiktirafan. Kalau siapa nak tahu di Singapura ni saya seringan sedikit. Di Singapura ni siapa saja walaupun alim, kita tidak menyatakan yang orang yang tidak ada ARS ni tidak berilmu, bukan. Tapi untuk apa, pantau. Banyak orang kan berbual tentang makrifat, hakikat, kemudian tidak solat. Ini kena belajar. Jadi dah berleluasa. Jadi untuk Jabatan Agama MUIS untuk pantau mudah. Jadi ada ARS. Kau nak jadi ustaz sangat kan? Tengok kelayakan kau. Cuba. Siapa saja yang tidak ada ARS, pengiktirafan sebagai seorang asatizah di Singapura, tidak ada ARS, tidak kira tier apa, dan orang menggelarnya ustaz, akan dipanggil oleh Jabatan Agama. Ada ARS atau tidak? Tidak, kenapa? Orang panggil ustaz, diamkan. Orang suka panggil ustaz. Dia tidak tahu tanggungjawab ustaz. Kita cakap salah dalam kuliah, kena panggil juga. Baguslah kena tegur. Ustaz pun kena macam-macam, kena hentam. Nak jadi ustaz tapi tak nak kena hentam. Duduk diam-diam lah. Jangan mengajar. Ada ustaz kena hentam pun tidak boleh. Kita nak beri manfaat kepada umat supaya umat lebih berilmu. Ini hissiyah, rasa. Siapa nak bagi rasa? Ya Allah. Cium bau. Kalau ada warnanya tu di situ tapi baunya tidak ada, sudah okey. Macam orang terkena darah kan,
Cuci ada bau darah. Cuci ada bau darah. Cuci tidak ada bau darah. Darahnya hilang. Boleh. Muntah. Cuci bau muntah. Cuci bau muntah. Cuci lagi bau muntah hilang. Tapi ada macam warna kuning sikit. Boleh. Bau muntahnya terus hilang. Kalau muntah tu ada, itulah rasanya tu panca indera kita kan, ada berapa panca indera ini? Sense of smell. Apa sense of smell dalam bahasa Melayu? Sukatilah ni Singapura, tak kisahlah cakap. Sense of smell. Jadi jikalau ada lagi bau tu, benda tu lagi adalah tidak boleh dibawa solat, ya. Seperti najis, itu haisiah atau ma'nawiyah. Apa ma'nawiyah ni? Makna dia. Makna najis tu apa? Bersih dari dan terhindar daripada segala kekotoran. Sama ada dalam bentuk najis yang kita boleh nampak, cium, bau, lihat, ataupun dari segi makna. Makna ni apa? Ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah ada orang kata kan? Makna ni apa? Makna ni perkara yang mengaibkan, perkara atau sifat-sifat keji, buat maksiat, buat dosa. Itu najis. Isteri, anak cakap dengan mak tidak baik, najis tu. Suami balik rumah, isteri tenung tajam, salah beli ikan, aku nak ikan tongkol, kau pergi beli ikan parang. Jauh tongkol dengan parang. Isteri tenung gini, suami balik, ya Allah, naik tangga, lift rosak pula. Singapura ada lift rosak lagi tak? Ada juga Dah tak ada kurang lift rosak, naik tangga sampai tingkat 7, umur dah 65, naik tangga banyak barang. Sekali, bang, saya nak ikan kembung, ikan tongkol, awak beli ikan parang. Dia tenung gini. Itu pun tak boleh. Suami kata apa? Suami kalau kena suami, awak jangan lihat saya dengan pandangan najis. Awak cakap mata saya ni najis. Tak belajar punya bini. Faham pandangan najis tu pandangan dosa. Najis ma'nawiyah. Jadi belajar. Bila belajar baru kita tahu. Ni kita buat ni najis ni, tak boleh. Ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran lah. Judi itu reject zone, kotor, najis. Jadi macam mana kotor? Ada orang musyrik, ada ayat Al-Quran kan, orang yang musyrik ni, mereka ni najis. Orang musyrik najis. Jadi ada satu cerita saya pernah ceritakan dahulu. Ada makcik ni pergi pasar, beli dengan apik ke, beli dengan apa ke, orang bukan Islam. Duit yang dapat change tu dia cuci. Ni cerita benar ni. Mungkin masih hidup, mungkin sudah meninggal dunia. Ni cerita benar. Ada kena-mengena yang hidup dan juga yang telah mati. Bukan tidak ada kena-mengena. Ini bukan cerita rekaan. Dia cuci betul. Siapa yang komplain dengan saya? Suami dia. Dia cuci. Suami dah nasihatkan. Ni was-was, penyakit was-was. Dia cuci, kemudian dia macam ikan kering. Dia cuci duit tu. Kenapa cuci? Sebab najis. Orang bukan Islam. Bukan. Yang najis tu bukan orangnya. Najis tu i'tikad dia. Selain daripada Allah. Saya tahu. Siapa-siapa ada menonton ni pun ada juga macam tu. Jadi sebar-sebarkanlah ya. Sebab tu belajar. Jangan baca terjemahan dia orang musyrik tu najis. Dia ni sembah apa, sembah patung apa. Jadi orang tu najis. Tidak. Dalam tu najis. Dosa. Sebab itu ada najis haisiyah, najis ma'nawiyah. Kemudian bersuci pula mengikut istilah syarak ialah perbuatan yang apabila dilakukan akan membolehkan solat didirikan. Apabila kita bersuci dalam istilah hukum syarak, dibolehkan solat, solat boleh didirikan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum solat, seperti berwudu kepada siapa yang tidak berada dalam keadaan wudu, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Jadi sebelum kita wudu, ni teka-teki sedikit baju kita ada najis, kita ambil wudu, sah ataupun tidak sah wudu kita? Sah wudu sah Okey, satu tak tahu cakap tahu, tak apa, tidak mengapa. Solat sah ataupun tidak? Solat tidak sah. Ni ramai orang confuse. Wuduknya sah, solatnya tidak sah.
Jadi ulama ada tahi, saya dah ambil wuduk ni macam mana? Dah ambil wuduk, sudah. Bersihkan aja, najis tu. Alamak, saya nak kena buka seluar. Batal lah wuduk saya buka seluar. Cik, oi, belajarlah apa yang membatalkan wuduk. Ada orang kata, Ustaz, ini tidak salahkanlah. Bagus mereka bertanya. Yang bertanya ni bagus. Yang tidak bertanya, main hentam saja, batal. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tau. Jangan kau suka-suka je nak jawab, nak macam pandai. Persoalan ramai orang, saya dah ambil wuduk sekarang. Terus lepas saya ambil wuduk, saya buka seluar saya nak tukar, kita nampak aurat. Batal ataupun tidak? Ada tak soalan macam ini? Ada kan? Ada tak? Pernah dengar soalan macam ini? Batal ataupun tidak? Tidak batal. Ya, tidak batal. Yang batal tu kalau kau buka seluar sekali, dia bunyi silencer punya. Itu batal. Tahulah tu, keluar angin, ataupun nak terkencing, ataupun keluar air mazi, itu batal. Selain daripada tu semua tidak batal. Nak buang air besar ke, buang air kecil, itu batal. Buka ni tidak batal. Ada soalan, ada di negara lain negara, masa saya pergi tu tanya, hukum ambil wuduk dalam keadaan telanjang bagaimana? Hukum ambil wuduk. Takkan saya tanya. Orang patut tanya saya kan. Ni saya tidak perlu tanya, ni bukan teka-teki. Hukum ambil wuduk dalam keadaan telanjang. Para ulama fuqaha sudah menyebut hukumnya makruh. Wuduknya sah, hukumnya makruh. Jadi tidak ada istilah batal wuduk atau sebagainya. Siapa yang kena najis, wuduknya sah. Saya buka seluar, saya nak kena cucilah sampai bersih. Nak kena ambil wuduk balik, tidak perlu. Sama juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni jadi hal ni. Cepatnya iqamah. Cepat iqamah kau. Saya nak kena ambil wuduk lagi, kenapa? Dah makan. Makan? Kau kumur mulut sudah lah. Ramai tak orang macam tu? Ramai. Saya makan tadi, tak batal ke? Duduk majlis ilmu. Sebab itu Nabi SAW kata, tuntut ilmu tu fardu. Wajib atau tidak? Fardu tu. Dia bukan saja wajib, fardu ni. Wajib di atas wajib. Amalan kau macam waliullah, kau salat 1000 rakaat selama 50 tahun, tetapi tidak didasari ilmu, tidak ada ilmu, dan tauhid engkau tidak kuat, engkau tidak tahu siapa engkau sembah, ditolak, sia-sia. Ini bukan kata saya, kata para ulama. 1000 rakaat satu malam selama 50 tahun, tapi tanpa ilmu sampai dia mati, sia-sia. Semua keluar amal, semua amal dengan tidak ada ilmu ditolak. Sebab apa? Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Mana yang sunnah, mana yang itu? Doa iftitah. Apa hukum doa iftitah? Wajib, rukun. Kau biar betul. Ramai orang macam tu tau. Ni solat tarawih nak dekat ni. Ni bab bersuci ni, tapi saya masuk bab itu. Pasal apa tau? Ambil peluang lah, nak masuk Ramadan. Solat Isya, solat fardu selalunya Allahu Akbar kabira, ikut mazhab Syafi'i yang lazim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya, sehingga sampai habis. Lillahi ma fis samawati wal wajhatu wajhal ladzi fatara samawati wal ard. Itu semua sampai akhir. Kena doa solat tarawih, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Baru nak masuk wajhatu wajhiya, imam pun bismillahirrahmanirrahim, dia tak boleh konsentrate. Lepas tu dia komplain. Setiap tahun kebanyakan masjid ada komplain ni, imam cepat sangat. Sebab makmum jahil. Senang saya cakap, jahil ni yang buat orang menyampah. Ini saya kata gini bukan nak condemn, untuk kasih semangat. Saya dilatih dulu tentera Singapura. Jadi bila kita dah go, semangat sikit. Ini bukan marah. Tapi kalau dah bodoh tu, diam. Orang berilmu sendiri diam.
orang bodoh lah nak berkata-kata. Itulah banyak macam-macam punya hal dalam Singapura ni dan pelbagai negara. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh ke ustaz? Itulah yang sebenarnya. Wajah tu wajiyah itu doa iftitah nombor 2 yang digabungkan dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, tidak ada Allahu Akbar kabira. Wajhatu wajhiyal ladzi fatara as-samawati hingga akhir. Boleh. Sebab yang selalu kita baca tu Allahu Akbar kabira dengan wajhatu wajhiyah, itu 2 doa iftitah yang berbeza. Itu aja kita tahu. Sebenarnya ada doa iftitah yang lain-lain lagi. Banyak doa iftitah. Jadi kalau tarawih, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Sudah, khalas, cukup. Kau jangan nak wajah tu wajah lepas tu kau komplain imam cepat. Nak ikut solat tarawih ni, nak relax, dia jangan laju-laju. Nak ikut solat tarawih macam solat isyak 23 rakaat termasuk dengan witir 3. Saya ingat orang semua game lah. Ini kaedah berdakwah. Sebab tu yang bertanya tu, kalau tak puas hati, duduk rumah, jadi imam di rumah. Jangan makmum di masjid. Sebab kau tidak ada ilmu. Kau duduk rumah diam-diam. Sebab tu perlunya ilmu. Allahu Akbar, dia nak juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Imam dah sami Allah liman hamidah, imam baca apa? Subhana rabbiyal azimi, sami Allah. Dia masih yang kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dah tu imam sujud, subhana rabbiyal a'la. Dia subhana, imam dah Allah, dia masih subhana rabbiyal a'la. Macam mana? Lepas tu imam baca at-tahiyatul mubarakatuh sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian diam siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sampai innaka Hamidum Majid. Sah ke? Belajar ngok. Senang cakap. Dia punya soalan saya ajar bukan cara nak menyoal ni, bukan menerkam. Sah ke? Sebab tu saya sebut tadi, belajar ngok. Dia punya cara susunan ayat tu, kenapa tidak baca sampai innaka Hamidum Majid? Apa hukumnya sampai innaka Hamidum Majid tu? Allahumma salli ala Muhammad tu apa? Sampai wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, tidak ada sampai innaka Hamidum Majid. Apa hukumnya tu? Kama sallaita ala Ibrahim. Tanya macam itu. Kalau tidak tahu, merendahkan diri. Merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Jadi nak tarawih ni tahulah. Jadi tidak kalang kabut. Nak terangkan tarawih punya perkataan tu lagi panjang cerita nanti. Tak masuk bab bersuci ni. Bersuci. Jadi bersuci ni bersihkan segala diri kita. Jadi kita boleh dalam hukum syarak, boleh kita buat solat dan sebagainya lah. Kemudian suci ni Islam mengambil berat sangat tentang kebersihan dan bersuci. Ada perintah berwuduk beberapa kali setiap hari untuk mendirikan solat. Ada dalam, orang kalau tanya kita, ada ke wuduk dalam dalam Al-Quran tentang wuduk? Ada. Berwuduk Allah disebut قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا وحي orang yang beriman إذا sekiranya قمتم إلى الصلاة kamu ingin mendirikan salat faghsilu maka basuhlah wujuhakum muka-muka kamu wa aydiyakum dan tangan-tangan kamu ilal marafiq hingga ke siku wamsahu dan sapulah biruusikum dan sapulah kepala-kepala kamu wa arjulakum ilal ka'bain dan basuhlah kedua kaki kamu hingga, maksudnya basuh kedua kaki kamu itu hingga kedua buku lali. Itu Al-Quran. Tapi sunnah kalau lebihkan setiap ini di yaumul qiyamah ada dalam hadis akan bercahaya. Lebihkan. Orang kita nak ngam-ngam sini.
Ambil wuduk macam mana kepala? Ambil wuduk. Ini. Saya jambul. Disuruh sapu kepala. Ni jambul. Tak boleh lah. Allah sebut dalam Al-Quran, tidak sah siapa yang ada rambut ini jambul. Dia ambil air, dia bukan suruh basuh kepala. Dia bukan basuh tidak. Ambil air sedikit. Kalau mazhab Syafi'i, ini ambil air sedikit. Dah. Senang. Sini aja ke? Sini pun boleh. Kepala. Bukan suruh sini. Ni muka cik. Sapu. Tak. Kepala. Saya tak boleh sini. Kalau sini boleh. Ada soalan macam ni. Sini boleh. Nabi pernah lakukan. Nabi SAW pernah lakukan. Sini. Ni pun kepala. Boleh bolehkan. Sapu. Bukan basuh. Habis. Ada orang pakai sarban kan. Orang pakai sarban. Kalau dia macam ni. Ada. Ambil sini je. Jangan sini ya. Ini muka dah masuk muka. Kepala sini. Faham jadi kaki basuh. Hingga kalau boleh sunnah sampai ke betis. Tangan basuh. Lebihkan sini. Nak sini pun boleh. Tapi kalau kepala tidak mahu macam begitu atau begini, ambil air begini sampai ke belakang, sapu. Buat begitu. Satu kepala bercahaya. Dan doa jugalah. Mudah-mudahan akal kita ni, otak kita yang ada dalam ni, ya Allah letak di atas ni, kan, senantiasa dilindungi daripada perkara, ingat, fikir benda-benda yang tidak baik, tidak senonoh dan sebagainya. Sentiasa ingat Allah. Ada doa-doa dia lah. Ada doa-doa dia. Kemudian dorongan atau kesaan supaya mandi pada keadaan-keadaan tertentu. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, ni semua dalam surah Al-Ma'idah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu dalam keadaan berjunub, maka bersucilah. Junub, apa maksud junub ni? Dalam bahasa Arab, junub ni jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada ibadah. Itu namanya junub. Jenabah, junub. Jauh daripada apa? Daripada tika semayang. Contohlah, jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada, tidak boleh lah. Jauh. Tak boleh tak solat. Jadi kena mandi. Kemudian perintah motong kuku. Ni semua tentang kebersihan. Islam ajar kebersihan. Saya ada terbaca komen hari itu. Yanzen boleh viral hari itu Abang Hussein. Yanzen punya video boleh viral. Aku pun tak tahu. Dan YouTube. Ada satu orang komen. Kita buat bodoh. Kita baca komen ni. Ya Allah, kesiannya. Kalau dia yang komen tu, kalau dia tengok ni, duduklah belajarlah. Sebab saya dah keluarkan hadis, innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu, tapi Allah memandang hati-hati kamu. Ada sebagian riwayat wa niyatikum, hati kamu dan juga niat-niat kamu. Orang tu kata apa? Ya memang Allah tidak pandang luar, tapi kalau jadi ustaz mesti muka nak kena bersih, mesti nak kena pakai ni. Ni sunnah lah ngok. Minta maaf lah saya cakap awak ngok. Sebab simpan ngok awak tu dalam gerobok. Ini sunnah. Kebersihan. Muka bersih. Bukannya aku pakai Olive Yulan. Bukannya aku pakai Nivea. Bukan pasal wuduk pun. Muka orang sini kalau kau tengok bersih semuanya. Islam ajar kita kebersihan. Ni masuk kebersihan. Sebab tu saya terpaksa sebut yang ini. Ini sunnah. Pakai dia bukan macam ni je. Dia boleh pakai macam ini. Macam-macam cara. Sunnah. Nanti masuk bab ni. Nabi suruh jadi apa ni? Di kalangan manusia, orang Muslim ni kena ada satu kewibawaan. Boleh orang bukan Islam, orang Islam tengok, oh ini Islam yang sebenarnya. Kena ada. Jaga kita punya status sebagai orang Islam. Memang Allah tidak pandang luaran. Tapi sebab tu belajar tasawuf. Dalaman kita, kalau boleh, Habib Abdullah Al-Haddad kata, dah ulama tasawuf yang lain sebut, dalaman kita lebih baik daripada luaran kita. Kalau tidak boleh lebih baik daripada luaran kita, dalam kita kena sama cantik dengan luaran kita. Masalahnya ramai yang jaga luar, tidak jaga dalam hati. Sebab itu senantiasa berzikir dan ingat dosa-dosa kita sendiri. Jangan sedap komen, cakap macam-macam lagi.
Sedap je. Duduk tak nak, duduk belajar tak nak. Pandai. Google. Kau ingat Google tu kau boleh tanya Google. Tanyalah Google. Ustaz dalam YouTube. Kau tanya ustaz dalam YouTube. Duduk macam ni abang-abang ni semua. Abang punya bagus. Ni budak belajar Yaman lagi. Duduk juga. Ni belajar tarim kan. Budak belajar tarim. Duduk juga. Ya Allah. Ini engkau entahlah, susahlah orang-orang sekarang. Ni akhir zaman lah. Dia jangan jadi pengikut Dajjal sudahlah. Mudah-mudahan semuanya kita di sini juga pengikut Imam Mahdi sebab siapa yang jadi pengikut Dajjal tidak akan sekali-kali beriman setelah kematian Dajjal. Mudah-mudahan kita ikut Imam Mahdi. Perintah supaya memotong kuku, membersih gigi dan pakaian. Hadis Bukhari dan Muslim. Khamsun minal fitrah. 5 perkara daripada fitrah. Apa itu? Al-khitan, berkhatan, sunat. Khatan sunat tahulah. Wal istihdad, mencukur pubic hair. Wa natful ibti wa taqlimul azafiri wa qassu syarib. Potong bulu, mencabut bulu ketiak. Tak boleh cabut pun potonglah. Sakit cabut. Macam potong bawang. Betul. Keluar air mata macam potong bawang. Memotong kuku dan gunting misai. Trim. Misai ni trim. Jangan magnum. Macam orang apa? Orang Nasrah dia simpan misai. Ada. Tak tahu, saya tidak pasti status hadis itu. Jikalau ini misai ni, janganlah tutup sampai ke mulut bawah. Ini tahun 80-an banyaklah kes macam ni kan, simpan banyak. Saya tak tahu ikut siapa. Mungkin Magnum lah dia ikut Magnum. Tom Selleck. Itu bukan cara orang Islam. Nabi SAW misainya tipis begini. Macam Piramli, tahu Piramli? Misai tipis. Itu lah. Sini Nabi SAW. Sini. Ini janggut dia segenggam. Ini begini. Misai tipis, trim. Jangan sampai kena bibir. Kalau tidak boleh nak trim, cukur misai. Ya, cukur misai. Janggut jangan cukur, rapikan janggut. Tapi ustaz, saya kerja tak boleh simpan janggut. Sunat. Ni budak-budak ni, saya dah ada janggut tapi kena masuk tentera di sini. Tidak boleh simpan janggut. Macam mana? Kena cukur ni, haram. Awak ikut mazhab mana? Awak solat ikut mazhab mana? Saya mazhab Syafi'i. Ada hukum haram ke? Sunat. Terpaksa buat. Yang penting solat 5 waktu. Jangan ni pun cukur, 5 waktu pun kau cukur. Itu yang tak bukan nak menegakkan pemerintah. Ada orang salah anggap. Orang ni tak boleh dengar kebenaran tau. Dia nak ikut selera dia je. Sebab tu masjid banyak kosong. Hari tu kan saya kata, kalam daripada Habib Taufik, jikalau seorang rasa tersindir dengan satu nasihat, maknanya itulah nasihat yang betul. Sebab apa? Tempat yang ada luka tu, bila letak ubat, dia rasa pedih. Faham Itu kata Habib Taufik, Masya Allah tu, kata hikmah tu, kata yang bijaksana sangat. Jadi kemudian Nabi SAW juga ada sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Sekiranya jikalau tidak memberatkan atas umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali solat. Sebagian ulama menyatakan sugi setiap kali sebelum solat ialah sunat muakkad, hampir kepada wajib. Ada juga Imam Ahmad ada menyebut, yang tadi Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, daripada Imam Ahmad ada menyebut pula siwak ketika setiap kali hendak berwuduk. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada orang ambil siwak sebelum berwuduk. Mana-mana nak bagus sebelum wuduk, sebelum solat. Kalau baru nak berjinak-jinak,
sebelum wuduk susah, sebelum solat. Sebelum solat susah, sebelum wuduk. Sekati korang lah. Sekati. Firman Allah Ta'ala juga yang maksud dalam surah Al-Mudathir ayat 4, dan pakaian kamu maka bersihkanlah. Sangat ini. Lihat Islam ni jaga kebersihan. Macam mana lah nak berserabut berserabai? Ini dengan ni. Daripada Abu Daud. Al-Imam Abu Daud hadis meriwayatkan sabda Nabi SAW. Nabi SAW beritahu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maksudnya itu, sesungguhnya kamu akan berjumpa saudara-saudara kamu nak pergi musafir. Sahabat-sahabat nak pergi musafir. Maka perelokkanlah bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu. Perelokkan bekalan ni maksudnya cukupkan bekalan. Macam kita nak pergi KL, isi minyak dulu. Aku tahulah korang tak isi sangat tempat Singapura, 3/4 ngam-ngam ho je. Lepas tu masuk Johor betul punya goncang. Nak pergi KL. Okey lah masuk Johor, isi masukkanlah di Johor. Masukkan, kasih full. Itu bekalan. Okey, nak beli apa? Beli air supaya tidak ngantuk. Beli kopi, beli apa? Kacang. Saya kopi ni kau minum macam mana pun kau ngantuk juga. Doktor sini cakap. Saya minum kopi tak boleh tidur. Dia yang buat tak boleh tidur bila ini bergerak, ini daripada doktor-doktor ni bergerak, urat-urat bergerak, dia stimulate otak, terus tak ngantuk. Makan kacang. Makan kacang, makan singgam. Di Malaysia lah. Di Singapura jangan. Singgam. Buat hal korang. Tak usah-usah aku pula cakap ustaz galak korang makan singgam di Singapura. Jangan. Ni live, tak agak-agak. Tak live pun makan kat luar. Saya pun bukan kaki makan singgam. Macam kambing je aku rasa. Tak style lah. Kalau lepas makan tu bagus makan singgam, keluarkan makanan-makanan. Itu bagus, macam floss. Itu cukupkan bekalan dalam musafir. Perelokkan bekalan kamu dan pakaian-pakaian kamu. Nabi kata cantik sehingga kamu menjadi tahi lalat di kalangan manusia. Maksud hadis tu, tahi lalat di kalangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan dalam perkataan dan perbuatan. Jangan berkata-kata terlebih-lebih berkata nak dekat bulan Ramadan ni, dan perbuatan yang keji dan keterlaluan dalam perkataan dan perbuatan. Keterlaluan sangat buat. Itu bab lain lah. Tai lalat di kalangan manusia ni apa? Bila orang ada tai lalat di sini, manis tak? Atau di sini, pacukang? Tak, bukan pacukang. Ada tai lalat sini. Sini manis kan? It stands out. Orang Islam ni kena stand out, bukan untuk bangga, tapi menunjukkan Islam ni adalah agama yang ada image. Sebab tu Sayyidina Umar bin Khattab bising waktu pemerintahannya. Dia tunjuk dengan tongkat dia tu pada perut seorang. Apa ni? Perut boncit. Itu bukan image Islam. Nak kena jaga perut, betul. Itu bukan image Islam, perut boncit. Ini nak pergi fight. Sebab tu diperkotak-katik kan. Kena tegap, steady. Bukan ini. Wali apa nak kena kurus apa wali? Wali ada badan gempal, tapi makannya sikit. Kenapa gempal ni saya perlu terangkan ni. Kenapa gempal? Kerana rohnya tu dalamnya makrifat mahabbatillah, terlalu cinta pada Allah. Ni dalam kitab Risalatul Anwar. Ni bukan suka-suka siapa yang dengar kuliah-kuliah saya, kuliah ustaz-ustaz lain, kita bukan kata-kata suka ikut syok sendiri tau. Kita berpandukan kitab. Tak ada time nak cakap kitab mana kadang-kadang. Kita cakap aja. Ini saya beritahu Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kitab Risalatul Anwar. Ada orang, ada wali Allah, dia punya cinta pada Allah tu terlalu tinggi. Pernah ataupun tidak pergi maulid, niat kita memang nak cinta pada Nabi SAW, dah selawat-selawat, sekali beriani datang, tak ada selera. Sebab apa? Roh kenyang. Majlis zikir, datang makanan, kenyang. Sebab roh kenyang. Jadi roh dia makin besar hingga badan dia jadi besar. Jangan lepas ni badan jadi besar, korang tengoklah korang punya makan. Yang wali-wali ni makan 2 suap 3 suap aja. Jangan gunakan excuse pula. Pandai-pandailah ukur baju di badan sendiri. Tengok sendiri. Aku ni kuat makan dah ni, badan makin naik. Aku ni kurang makan tapi badan makin naik.
Makin cinta pada Allah apa? Tengok apa pula keluar daripada mulut kita. Bukan apa yang masuk, apa yang keluar. Kalau benda tak seronok, itu jauhlah daripada cinta pada Allah. Jadi saya dah terangkan, tunjukkan ini cara Islam. Itu sajalah. Ada persoalan? InsyaAllah lepas bulan Ramadan kita jumpa. 8.17 8 apa? 8.27. Nak baca tahlil lagi. Ada apa-apa soalan tentang fiqah, tentang yang bab bersuci ni? Ada tak soalan? Ada soalan tak? Ada teka-teki tadi, terlupalah. Tentang mandi hadas. Ada teka-teki, saya lupa. Tak apalah. Cerita Piramli pun ada teka-teki banyak juga tau. Teka-teki. Macam keluarga 69 kan. Itu semua teka-teki dalam bab fiqah. Hukum-hukum semua. Ni kahwin dengan bapak ni kahwin dengan mak ni, macam mana, apa cerita ni? Kelang-kabut keluarga 69 tu orang terbalik. Itu semua ada hukum-hukum fiqah. Okey, soalan yang tidak ada kena-mengena dengan topik bersih, solat ataupun apa? Ada soalan? Ada tak soalan apa-apa? Tak ada soalan? Korang ni malu-malu ni. Tanya je lah tentang solat. Ada soalan? Nak tanya je. Ada? You have any questions? No questions. Ada Abdullah soalan? Tak ada. Fadli ada soalan? Tak ada. Abang ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Okeylah. Bulan Ramadan dekat. InsyaAllah mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah. Solat tarawih ingatlah yang saya katakan tu. Dan kalau kita tak sampai Fatihah, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal, imam amin sampai akhir ayat, amin. Lepas tu imam diam sekejap, itu sunnah, diam sekejap sunnah. Kenapa imam ni diam sekejap aja? Tak, ini Singapura punya konteks imam-imam Singapura, negara lain punya hal lah. Jadi sekejap tu sunnah. Relax sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Dia juga Fatihah tak boleh konsentrate. Imam tu pendek sangat dia punya diam. Engkau yang diam. Hadis Nabi SAW, jikalau imam baca Quran, diam. Tak sah tanpa Fatihah. Ada pendapat lain lagi. Sebab tu ada khilaf. Khilaf ni jadi rahmah untuk umat. Supaya bukan pergi mazhab ni, bukan. Ada hadis Nabi SAW. Jadi ulama berpendapat apabila bacaan itu dijaharkan macam tarawih, sudah imam tanggung dah Al-Fatihah kita. Jadi tak payah kita kat belakang, alamak, imam ni baca cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dengan kau punya was-was lagi. Nak kena iya. Kan ada gitu kan. Dia punya bahasa. Tak payah diam. Imam tu diam sekejap aja. Sebab tu kena tahu duduk belajar lagi. Duduk belajar. Bulan Ramadan ni banyak kuliah-kuliah tutup. Rajin-rajinlah timba ilmu selepas bulan Ramadan. Tanya-tanya ustaz. Ustaz ramai ustaz bertukar-tukar ustaz. Hampir setiap malam tukar-tukar ustaz. Setiap malam tu lain-lain ustaz di sini. Kalau tidak siap saya lain-lain ustaz setiap malam. Tanyalah ustaz. Tanya ustaz. Jadi kita pun tenang-tenang je. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Baru relax. Itu namanya tarawih. Istirahah tarawih. Untuk roh ni tenang. Itu saya singkatkan dia punya penjelasan. Sebenarnya ada panjang sedikit lagi. Tapi tarawih ni untuk relax-relaxkan. Walaupun nampak laju tapi relax. Yang relax ni orang yang tahu ilmu, yang tahu hukum, yang duduk belajar. Dia tak ada nak boleh-boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal. Macam marah, kau marah ke kau bertasbih? Imam relax je, subhana rabbiyal azim, sami Allah liman. Dia ni pula Allah, dia dah sami Allah. Dia punya geram tu belakang imam, menggigil lah, dia orang sampai menggigil tau. Imam ni laju sangat. Laju macam mana kita okey? Pasal kau satu SOP masjid ni nak kena tukar. Pasal kau seorang, akhirnya kau lebih baik kau duduk rumah, kau buka kitab fiqah, kau jadi imam tempat rumah. Senang. Setiap tahun saya dapat ini.
Dulu ada masjid mana ni saya ceritakan, orang kata pada saya, this imam very fast. Very fast, you should go to, saya tak mau sebut masjid mana, you should go to that masjid. Terperanjat dia. Faster than this. Tapi imam-imam pun main peranan jugalah. Ada sekarang saya ikut juga imam-imam tak agak-agak dia punya laju. Saya ingat satu hari nak kena itulah propose dengan Muiz, adakan speed camera tempat sini bila tarawih. Imam laju sangat terus dia minus point daripada dia punya ARS tu berapa. Kau ambil CPE, kita ambil CPE points. Kau dah nak sampai 2 points nak sampai kan, jadi boleh renew balik kan ARS. Jadi deduct dia macam kena demerit point. Macam tu kena ada Muiz kalau boleh imam kalau laju sangat ada dengan speed camera kat sini. Allahu akbar, sami-Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kesian orang tu tak agak-agak. Itu sajalah untuk hari ini. Kita baca tahlil ringkas untuk Hajah Naimah. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.